TV KPM. Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan saya, terutama sekali murid-murid tingkatan 5? Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bertemankan saya Syamira Nazir, di mana pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran fizik dalam bab 6 iaitu fizik nuklear bersama dengan seorang guru penyampai yang merupakan guru cemerlang fizik. Nak tahu siapakah beliau? Ayo kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Baiklah, dan di studio hari ini kita ada seorang guru yang merupakan guru cemerlang fizik iaitu Cikgu Nur Hafizan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat sangat hari ini. Selamat datang ke Sukses SPM 2022. Cikgu Nur Hafizan atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Nora. Dan tak lupa juga turut serta bersama dengan kami hari ini di studio Cikgu Juru Bahasa Isyarat iaitu Cikgu Kolina dari SMK Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya, Selangor. Apa khabar Cikgu? Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah, itu tentang guru yang akan bersama dengan kita untuk hari ini. Tak lupa juga turut serta dalam kelas kita. Mira ada kawan-kawan baru dalam talian dari Kulim, Kedah. Betul Cikgu Manakah mereka? Assalamualaikum, hai. Hai semua. Hai semua kawan-kawan saya. Baiklah, Cikgu Nora, boleh perkenalkan mereka? Okey, boleh Mira. Jom kita berkenalan dengan murid-murid saya daripada SMK Aimera. Okey, yang pertama kita ada Nur Husnina. Kita boleh panggil dia Nina. Hai Nina. Hai Nina. Okey, baik. Yang kedua kita ada Nur Aziza Batrisha. Kita panggil dia Aziza. Hai Aziza. Okey, yang ketiga murid yang bersama cikgu hari ini Natasha Emilia. Hai Natasha. Hai Natasha. Okey, dan yang keempat kita ada Nurul Husna. Hai Husna. Hai Husna. Baiklah, salam perkenalan Mira ucapkan kepada kawan-kawan baru Mira. Nampaknya cikgu hari ini kelas kita semua anak muridnya perempuan cikgu ya. Betul. Termasuk saya sebagai anak murid cikgu. Baiklah cikgu, hari ini kita nak belajar dalam bab 6 buku teks fizik iaitu fizik nuklear. Apa yang cikgu Nora nak tekankan dalam segmen kita pada kali ini? Okey, baik Mira. Hari ini kita akan belajar tentang fizik nuklear dalam temanya fizik moden, di mana dalam tajuk ini murid akan mempelajari dua subtopik iaitu yang pertama reputan radioaktif dan yang kedua tenaga nuklear. Itu Mira yang kita akan pelajari hari ini. Ya, baik cikgu. Kalau masa tu jom kita mulakan dengan paparan slide cikgu. Okey, baik Mira. Tanpa melengahkan masa, jom anak-anak murid di talian kita belajar yang pertama tentang reputan radioaktif. Okey, baik, seperti di paparan skrin, okey, reputan radioaktif ini adalah satu proses nukleus tidak stabil untuk menjadi lebih stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Jadi kalau kita kita nak belajar lebih lanjut, kita tahu proses reputan radioaktif ni adalah satu proses yang rawak. Dia berlaku secara spontan dan tidak dipengaruhi oleh sebarang faktor fizikal lain sama ada suhu ataupun tekanan. Okey, jadi saya rasa saya nak berinteraksi terus dengan anak murid di talian. Mungkin saya ada sebut tadi dia menghasilkan sinaran radioaktif. Siapa murid-murid di talian yang tahu apakah sinaran radioaktif yang terhasil daripada proses reputan? Siapa nak jawab dekat cikgu? Siapa ingin kongsikan? Boleh angkat tangan. Silakan. Okey, Aziza ada angkat tangan. Okey, Aziza, boleh terangkan tak apakah tiga sinaran radioaktif yang terhasil daripada reputan radioaktif? Okey. Alpha mengeluarkan helium, beta mengeluarkan. Okey. Tak apa cikgu, saya serahkan kepada Natasha. Oh, Natasha. Okey, Natasha nak bantu. Silakan Natasha. Alpha mengeluarkan helium, beta mengeluarkan elektron, gamma mengeluarkan sinaran.
Okey, baik. Bagus, tahniah. Okey, jadi kita semak Mira betul ke apa yang disebut oleh murid-murid saya? Okey, jadi kita tengok. Yang pertama tadi seperti yang disebut oleh Aziza dan Natasha, kita ada reputan alfa. Okey, di mana reputan alfa ini satu nukleus yang tidak stabil akan mengeluarkan satu zarah alfa untuk menjadi nukleus unsur baharu yang lebih stabil. Okey. Jadi dekat situ zarah alfa terdiri daripada nukleus helium yang terdiri daripada ada 2 proton dan 2 neutron. Okey, kalau kita tengok pada paparan skrin ya, Mira, ini adalah dia punya persamaan umum. Nukleus induk, okey, dia mempunyai nombor nukleon A dan nombor protonnya Z. So selepas berlaku proses perebutan, nombor nukleon tadi akan berkurang 4, manakala nombor proton akan berkurang 2. Jadi inilah yang kita kata dia mengeluarkan zarah alfa. Okey, jadi Mira boleh tengok pada contoh reputan yang cikgu sediakan. Kalau tadi cikgu kata nombor protonnya berkurang 4, nombor nukleonnya berkurang 4, nombor protonnya berkurang 2. Cuba Mira tengok seimbang atau tidak kita punya nombor nukleon dan proton di kedua-dua, kiri dan kanan. Nampaknya seimbang, cikgu. Macam mana tu Mira cakap seimbang? Kerana apabila kita tambahkan 206 dengan 4, kita akan dapat 210, cikgu. Ya, betul Mira. So betul kalau kita tengok nombor nukleonnya berkurang 4, manakala nombor protonnya berkurang 2, maka terhasillah reputan alfa. Yang kedua, kita ada juga reputan beta. Okey, seperti yang disebut oleh Natasha tadi, reputan beta menghasilkan unsur elektron. Okey, di mana elektron ini adalah bercas negatif dan mempunyai nombor protonnya ialah -1. Jadi kalau kita tengok sama seperti reputan alfa tadi, daripada persamaan umum, nukleus induk mempunyai nombor nukleon A, nombor proton Z, tapi nombor nukleus anak dia, nombor nukleon dia masih lagi kekal sama A, tetapi nombor protonnya bertambah 1. Okey, sebab itulah dia menghasilkan elektron -1. Sama juga dengan yang pertama tadi. Okay, dan yang ketiga, kita ada juga reputan gamma. Okay? So reputan gamma ini adalah satu proses radioaktif yang akan membebaskan tenaga berlebihannya untuk menjadi lebih stabil. Okay? Kali ini dia tidak mengeluarkan sebarang nukleus lain. Kalau kita boleh tengok daripada contoh persamaan umum, nukleus induk dan nukleus anak, di mana nukleus induk dan anak nampak sama. Cuba Mira perhatikan. Masih lagi nukleus induknya, kalau kita tengok contoh ini, kita ada kobak, tetapi kita juga menghasilkan kobak. Nampak macam tak berubah. Tetapi sebenarnya hasil tindak balas telah menjadi lebih ringan kerana jisim yang berlebihan itu telah keluar dalam bentuk sinaran gamma. Okey Mira? Ya, cikgu. Right. Jadi cikgu rasa anak-anak di talian pun memahami kita punya subtopik yang pertama ni reputan radioaktif. Okey. Jadi apabila berlaku reputan radioaktif, maka kita tahu jisim tindak balas sebelum tindak balas tidak lagi sama dengan selepas tindak balas kerana telah membebaskan tenaga nuklear. Jadi dekat sini dia mempunyai proses ini, dia ambil masa Mira. Macam tadi kalau kita kata reputan alfa, reputan beta, reputan gamma, maka dia nak menjadi lebih stabil, dia akan mengambil masa. So masa yang diambil untuk menjadi separuh daripada bilangan asal nukleus radioaktif, okey, bagi satu sampel radioaktif ni kita panggil dia separuh hayat. Okey, boleh? Anak-anak di talian pun boleh. Separuh hayat kita boleh guna juga simbol T1/2. Okey, T1/2. Jadi kalau Mira tengok, saya ambil gambar daripada buku teks ni, satu siri reputan dia, contohnya yang pertama di hujung sana atas sekali, uranium, nak mereput menjadi lebih stabil sampai di sini, dia memerlukan beberapa kali separuh hayat. Jadi setiap kali separuh hayat tu tak sama. Dia punya masa yang diambil. Contohnya kita tengok yang pertama, uranium nak bertukar kepada thorium mengambil masa 4,500 juta tahun. Begitu lama sekali Mira. Okey, tetapi tidak semua separuh hayatnya sama. Kalau kita tengok daripada platinum nak bertukar menjadi uranium semula memerlukan 1.8 minit sahaja. Okey? Boleh? Alright, jadi dekat sini cikgu berharap murid-murid dah faham
tentang reputan radioaktif dan separuh hayat. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan contoh Mira. Boleh Mira? Okey, baik. So, contoh. Kita tengok contoh soalan. Satu sampel bahan radioaktif yang disimpan di dalam makmal mempunyai keaktifan awal sebanyak 480 per saat. Okey, jika separuh hayatnya adalah 6 minit, berapakah keaktifannya selepas 30 minit? Jadi boleh ke cikgu nak minta bantuan murid cikgu lah. Berapa kali separuh hayat berlaku ni? Okey, kalau separuh hayatnya 6 minit, tetapi kita nak tengok selepas 30 minit. Berapa kali dah dia mereput? Siapa nak cuba? Aziza, boleh bantu cikgu? Boleh. Okey. Berapa kali Aziza? 5 kali. 5 kali. Macam mana Aziza dapat 5 kali ni? Saya kira berdasarkan formula yang ada. Okey, baik. So, Mira, betul jawapan Aziza. Kita ada separuh hayatnya 5 kali kerana 6 minit. Kalau kita darab dengan 5, kita dapat 30 minit. Jadi, cara yang pertama untuk mendapatkan berapakah keaktifan akhir dia selepas 5 kali separuh hayat. Ini kaedah yang pertama. Kita gunakan siri reputan radioaktif. Okey, dia ada 3 cara. Okey, yang kedua, kita ada cara formula. Dan yang ketiga, kita ada lengkung pereputan. So, ketiga-tiga kaedah ni murid boleh gunakan untuk mencari separuh hayat. Wow, okey. Baiklah cikgu, kita akan berhenti berehat seketika kerana selepas ini Cikgu Nora akan kongsikan lebih banyak lagi cara untuk memahami fizik nuklear. Jadi kawan-kawan semua jangan ke mana-mana, teruskan setia untuk menimba ilmu di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih setia menonton Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan Cikgu Nora. Baiklah cikgu, di segmen ini apa pula perkongsian daripada cikgu? Okey, baik Mira. Jadi di segmen yang kedua ini kita akan mempelajari tentang tenaga nuklear. Okey, di mana tenaga nuklear dikenali sebagai tenaga atom yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear berlaku. Jadi kita ada 3 jenis proses untuk berlakunya tindak balas nuklear, di mana yang pertama adalah reputan radioaktif seperti yang kita telah pelajari dalam segmen yang sebelum ini, iaitu ada reputan alfa, reputan beta dan reputan gamma. Manakala di segmen ini kita akan mempelajari tentang pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Okey Mira? Jadi kita tengok berlaku juga cacat jisim lah semasa tindak balas nuklear. Ini cikgu akan terangkan selepas ini. Okey, yang pertama kita boleh tengok pelakuran nukleus. Jadi pelakuran nukleus ini apa? Kita boleh tengok pelakuran nukleus ini adalah apabila berlakunya nukleus yang kecil dan ringan bergabung, bercantum membentuk satu nukleus yang lebih berat dengan membebaskan tenaga yang banyak. Kita boleh tengok pada paparan slide cikgu, kita nampak macam berlaku letupan selepas dia bergabung. Okey, jadi tindak balas ini berlaku pada keadaan yang suhu sangat tinggi dan tekanan sangat tinggi. Jadi ini adalah contoh persamaan untuk berlakunya pelakuran nukleus. Okey, kita boleh tengok unsur yang di hujung sekali 21H itu ialah deuterium bergabung dengan tritium 31H dan akan membentuk satu unsur helium dan satu neutron berserta tenaga. Jadi tenaga yang di hujung itulah yang kita panggil tenaga nuklear. Okey, jelas Mira? Jelas ke murid-murid di talian? Okey, jadi kita tengok contoh dekat manakah berlakunya kita kata pelakuran nukleus ni. Jadi contoh yang paling mudah sekali murid nak ingat, pelakuran nukleus ni berlaku di matahari. Okey, di matahari kita yang memberikan kita sumber cahaya, di mana di matahari tindak balas pelakuran nukleus, hidrogen berlaku dalam teras matahari dan membebaskan tenaga nuklear. Jadi tenaga inilah yang dipancarkan ke permukaan bumi dalam bentuk tenaga cahaya dan tenaga haba. Jadi daripada matahari itu terpancar dekat kita ni sebenarnya Mira adalah satu jenis tenaga nuklear. Jadi sebab itulah kita selalu bagi tahu kurangkan pendedahan terus kepada matahari untuk mengelakkan kanser. Okey Mira? Baik. Okey, baik. So seterusnya kita tengok pula tindak balas pembelahan nukleus. Okey,
Kalau tadi pelakuran nukleus ialah nukleus kecil bergabung menjadi satu yang besar, sekarang ni pembelahan nukleus ni diibaratnya sebaliknya. Okey, di mana pembelahan nukleus ini satu proses untuk membelah nukleus yang berat kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dengan membebaskan begitu banyak tenaga nuklear. Okey, jadi kalau kita boleh timbanglah Mira, tapi benda ni tak bolehlah. Okey, sebab dia terlalu ringan. Jadi kalau kita boleh ukur jumlah jisim selepas reputan, biasanya sentiasa kurang daripada jumlah jisim sebelum reputan. Jadi inilah yang kita panggil cacat jisim, iaitu kehilangan jisim tersebut. Okey. Jadi di sini kita tengok contohlah. Seperti ini. Jadi di sini ialah salah satu contoh pembelahan nuklear di mana uranium 235 yang tidak stabil akan ditembak oleh neutron. Ditembak oleh satu neutron. Jadi kalau Mira tengok pada paparan pun ada satu neutron menembak uranium yang 235 yang tak stabil, dia bergabung menjadi uranium 236, lepas tu dia akan terbelah dua. Okey, bila dia terbelah dua, dia akan menghasilkan dua nukleus yang baru, iaitu barium dengan krypton. Okey, di samping itu, selain daripada barium dan krypton, 3 neutron baru juga terhasil, okey, dan juga tenaga. Jadi di sini cikgu mungkin nak tanya sikitlah murid di talian, kalau tadi satu nukleus neutron tu membedil satu uranium, lepas tu terhasilnya 3 neutron yang baru, apa yang terjadi kepada neutron yang baru ini? Siapa boleh jawab? Siapa ingin kongsikan? Okey, Aziza angkat tangan lagi. Silakan Aziza. Silakan Aziza. Okey. Neutron tu cikgu, saya rasa dia akan melanggar nukleus berat yang lain. Okey. Maksudnya proses ni berterusan ke Aziza? Ya. Okey, betul. So betul, jadi Aziza tahu ke apa nama proses ni? Kalau kata berterusan kita panggil apa? Proses pembelahan. Pembelahan nuklear ni berlaku berterusan. Okey, jadi bila berlaku berterusan, kita akan panggilnya tindak balas berantai. Maksudnya dekat sini proses tu tidak berhenti. Bagus Aziza. Okey. Jadi di sini cikgu jelaskan dengan gambar pada paparan slide. Kalau kita tengok yang pertama tadi, satu saja neutron telah melanggar membedil satu nukleus uranium, menghasilkan 3 lagi neutron, dan 3 neutron itu akan terus melanggar nukleus berat yang lain dan dia akan tak berhenti. So proses ni menghasilkan tenaga nuklear yang besar. Sebab itulah kalau kita tengok tenaga nuklear contohnya seperti bom nuklear boleh menghasilkan letupan yang besar kerana tindak balas berantai berlaku. Okey, jadi bagaimana sebenarnya kita boleh mengira tenaga nuklear yang berlaku di dalam proses pelakuran nukleus dan pembelahan nukleus? Maka inilah yang diterangkan oleh Sir Albert Einstein. Okey, kita tengok orang ni, kita tahu ni adalah saintis dunia yang terkenal. Okey, jadi Sir Albert Einstein telah memperkenalkan, dia menyatakan bahawa terdapat hubungan antara tenaga yang dibebaskan dengan jisim yang hilang tadi daripada proses tenaga nuklear. Jadi di sini formulanya adalah E sama dengan mc kuasa 2. Okey, di mana E itu adalah tenaga yang dibebaskan, M adalah cacat jisim yang kita kira tadi, iaitu jisim sebelum tolak dengan jisim selepas pembelahan radioaktif. Jadi C pula adalah halaju cahaya, di mana halaju cahaya ini nilainya adalah 3.0 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okey Mira? Jadi nombor tu nampaknya sangat besar Mira. Jadi rasa-rasanya mudah tak nak ingat? Macam sukar cikgu. Macam sukar kan. Jadi murid-murid di talian jangan risau kerana nilai ini adalah pemalar, maka akan diberi di dalam peperiksaan kepada semua murid. Tak perlu hafal, cuma perlu tahu guna. Wah, baiklah. Okey, baik. Jadi cacat jisim tadi kita tahu dia sangat ringan. Jadi kita tak boleh nak ukur, tak boleh nak timbang dengan sebarang neraca penimbang ke apa semua. Maka cacat jisim itu diberi dalam unit jisim atom.
di mana 1 unit jisim atom bersamaan dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kilogram. Jadi kalau kita nak kira guna formula ni, kita kena pakai unit dalam kilogram. Boleh ke murid-murid di talian? Macam mana kawan-kawan saya semua? Okey? Kalau boleh bagi mini love sikit. Okey, baik. Okey, silakan cikgu. Alright, jadi seterusnya kita dah tahu dah macam mana berlakunya proses. Tapi di mana sebenarnya contoh berlaku pembelahan nukleus tadi? Okey, ini berlaku dalam kita tengok proses penjanaan tenaga elektrik dalam reaktor nuklear. Okey, ini adalah contoh reaktor nuklear lah. Kalau Mira boleh tengok kawasan sekeliling reaktor nuklear, apa yang ada? Ada air cikgu. Ada air. Maksudnya air itu sebenarnya membantu dalam penjanaan tenaga nuklear. Kerana kita tahu tenaga nuklear menghasilkan tenaga yang besar, maka nanti kalau letak haba dia begitu tinggi. Jadi kita nak turunkan haba, memang reaktor nuklear perlu dibuat di kawasan berair supaya air itu boleh menyejukkan semula haba tadi. Okey, jadi bagaimana prosesnya? Okey, ini adalah struktur reaktor nuklear di dalam struktur reaktor nuklear. Jadi kita tengok dia ada dinding konkrit tebal. Okey, kalau kita tengok ada dinding konkrit tebal di mana kalau Mira tengok ada label 1 2 3 4 5 tu. Okey, jadi 1 2 3 4 5 tu adalah proses bagaimana nak terhasil tenaga nuklear. Okey, jadi cikgu harap murid-murid di talian juga boleh membuat catatan dan juga merujuk buku teks di mana yang pertama itu, di kawasan yang pertama itu, di situlah tempatnya berlaku pembelahan nukleus di mana tindak balas berantai berlaku. Okey, kemudian dia akan pergi ke kawasan yang kedua itu di mana kita nampak ada air. Air dipam masuk ke dalam teras untuk menyerap tenaga haba dan kemudian air itu akan walaupun disejukkan tapi masih lagi mendidih dan akan mengeluarkan steam. Steam berkenaan akan mengalir ke turbin dan seterusnya di kawasan yang keempat itu turbin akan berputar dan memutarkan magnet dalam penjana elektrik dan seterusnya di 5 itu penjana elektrik itu menghasilkan tenaga elektrik dan dihantar kepada rumah-rumah kita, kilang-kilang dan seluruh negara. Boleh Mira? Boleh cikgu. Okey, tapi dekat Malaysia kita tak ada reaktor nuklear. Okey. Jadi di sini cikgu tunjuk lebih mendalam sikit. Kalau tadi dalam reaktor nuklear tu kita tahu tempat yang berlaku pembelahan nuklear, kita ada bahan api. Bahan apinya kat sini kita pakai rod uranium. Okey, Mira ingat tak tadi cikgu bagi tahu tentang separuh hayat uranium? Ingat cikgu. 4.5 juta tahun. Jadi begitu lama kan? Yeah. Sebab itu kita pilih rod uranium kerana rod uranium ni boleh digunakan lama. Tak perlu ditukar berulang kali. Jadi jimatlah. Okey. Seterusnya, macam mana kita nak kawal supaya tak berlaku letupan dekat reaktor nuklear? Maka kita perlukan rod pengawal iaitu boron atau kadmium untuk menyerap tenaga neutron yang berlebihan yang keluar tadi banyak tu. Okey? Dan seterusnya kita juga perlukan grafit ataupun air di mana kita nak memperlahankanlah neutron yang bergerak pantas. Okey? Kalau kita tak kawal, dia akan terus melanggar nukleus yang seterusnya. Jadi kita tak boleh stop. Jadi kita nak kena kurangkan dia. Okey? Jadi selain daripada itu, ciri-ciri keselamatan yang lain pada rod uranium. Okey, dinding konkrit tebal tadi untuk menghalang sinaran radioaktif daripada terlepas ke persekitaran. Dan juga air tadilah seperti yang Mira sebut awal tadi, kita ada air, maka air inilah Mira yang akan menyerap tenaga haba daripada tindak balas berantai untuk menghasilkan steam dan seterusnya mengawal suhu reaktor Mira. Wow, baiklah. Maksudnya air ni merupakan ejen penyejuk yang amat penting cikgu Ya, betul. Bagi dalam penghasilan nuklear ni cikgu Ya, betul. Baik cikgu. Cikgu ada apa-apa soalan ingin diajukan kepada murid-murid yang sedang dalam talian sekarang cikgu? Okey, murid-murid di talian, cikgu nak tanya dulu lah, boleh faham ke tak dengan apa yang telah kita pelajari? 2 subtopik dalam tajuk tenaga nuklear? Ada sebarang persoalan? Faham ke?
Nampak semua senyum tu cikgu. Itulah. Fahamlah tu ya. Ataupun cikgu ingin bertanya kepada mereka kalau mereka faham. Uji cikgu. Okey, so kita uji dengan satu soalan. Okey, sesiapa pun boleh menjawab. Mungkin cikgu nak tanya Nina ataupun Husna sebab tak dengar lagi suara. Okey, di Malaysia adakah kita dah ada reaktor nuklear ni? Cikgu nak tengok dia dengar tak tadi kita punya pengajaran. Nina, kita ada tak reaktor nuklear di Malaysia? Silakan Nina. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Betul ke cikgu tak ada cikgu? Di Malaysia betul kita tak ada, tetapi cikgu terangkan dengan lebih lanjut. Di Malaysia kebanyakan sumber tenaga elektrik di Malaysia ni kita menggunakan gas, sumber arang batu ataupun air. Sebab kita ada banyak kawasan air terjun. Jadi itu menjadi stesen hidroelektrik untuk menjana tenaga elektrik di Malaysia. Kalau reaktor nuklear ni tadi banyak digunakan oleh negara luar seperti Amerika Syarikat, Jepun, Perancis, India, China. Jadi reaktor nuklear ni kita tak buat lagi di Malaysia. Ya, baiklah. Penjelasan yang cukup jelas daripada Cikgu Nora. Kita nak berhenti berehat seketika Cikgu. Kita akan sambung lagi sesi pembelajaran kita. Jadi kawan-kawan semua jangan ke mana-mana. Teruskan setia menonton Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali di Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Nora di mana hari ini kita belajar tentang fizik dengan tajuknya Fizik Nuklear. Dan untuk segmen ini Cikgu Nora ingin tunjukkan bagaimana cara untuk menjawab dan memahami soalan contoh untuk kertas 1. Silakan Cikgu. Okey, baik. Terima kasih Mira. Okey, jadi kalau kita tadi dah belajar tentang reputan radioaktif dan kita juga telah belajar tentang tenaga nuklear, maka kita kata kalau tak uji murid kita ni ke tahap kefahaman mereka tentang pelajaran yang telah dipelajari, maka semacam satu kekurangan. Jadi di sini cikgu untuk segmen yang ketiga ini kita akan tengok soalan contoh kertas 1 daripada soalan-soalan SPM yang lepas dan juga daripada soalan-soalan percubaan yang lepas. Okey, jadi untuk pengetahuan murid-murid semua, okey, tenaga nuklear ini setiap tahun akan ditanya di dalam soalan SPM. Jadi murid-murid perlu sentiasa bersedia untuk menjawab soalan tajuk ini dengan betul lah. Jadi hari ini kita akan tengok beberapa contoh soalan kertas 1. Okey, soalan yang pertama, contoh soalan yang pertama, rajah menunjukkan siri perebutan radioaktif daripada nukleus R kepada nukleus V. Berapakah bilangan zarah alfa dan zarah beta yang dipancarkan dalam proses ini? Jadi yang ni kita bagi peluang kepada murid kita lah jawab ya Mira. Boleh Cikgu. Okey, boleh Cikgu tengok tak siapa nak jawab soalan ni, boleh angkat tangan. Yalah. Siapa yang ingin cuba? Wow, Aziza. Bagus Aziza, berani. Okey Aziza, boleh terangkan tak apakah jawapan bagi soalan contoh 1 kita ini? Jawapan dia A, Cikgu. Okey, jawapannya A. Bagaimana Aziza kata jawapannya A tu? Boleh Aziza terangkan sedikit? Okey, boleh Cikgu. Okey, daripada R menjadi S, ia akan mengeluarkan satu alfa. Daripada S menjadi U, ia akan mengeluarkan satu beta. Daripada U menjadi V, ia akan mengeluarkan satu alfa. So, jawapan dia A. Okey, baik. So, kita tengok betul ke jawapan Aziza? Wah, betul Mira. Wow. Okey, di mana Aziza telah terangkan daripada R ke S itu menghasilkan satu alfa. Kalau kita tengok tadi Aziza, alfa itu unsurnya apa Aziza? Alfa itu sendiri apa? Nukleus apa? Nukleus helium. Helium, okey betul. Nukleus helium kita tahu mempunyai nombor nuklear 4 dan nombor proton 2. Jadi kalau kita tengok nombor nuklearnya berkurang 4 dari 216 kepada 212 kurang 4, manakala daripada 84 ke 82 kurang 2. Jadi betul lah satu alfa. Sama juga daripada U ke V itu satu alfa. Dan daripada S ke U, kenapa ini beta? Kerana nombor nuklearnya sama. Jadi betul Aziza, bagus. Okey, nampaknya awak menguasai untuk reputan radioaktif, zarah alfa dan zarah beta. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua, rajah menunjukkan proses perebutan plumbum 214.
di mana ada terhasilnya zarah M dan zarah N pada persamaan ini. Jadi apakah M dan N ini? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey, Natasha. Ya, Natasha? Silakan Natasha. Jawapan dia D, cikgu. Jawapan dia D. Okey, boleh Natasha terangkan tak kenapa Natasha memilih D? M itu beta dan N itu juga beta. Sebab nombor nuklearnya tak berubah dan nombor proton dia 1, negatif 1. Okey, kita tengok jawapan Natasha. Okey, betul. Okey, di mana kita tahu M itu adalah beta kerana nombor nuklearnya tidak berubah. Tapi nombor protonnya bertambah 1. So kita tahu 82, kalau kita nak dapat 82 Mira. Ya. 83 ni kena buat apa? Tambah 1 cikgu. Tolak 1. Oh, maafkan saya. Tolak 83 tolak 1 baru sama dengan 82. Betul. Jadi bila kita nak seimbangkan 82 dengan 83, bila kita tolak 1 itu bermaksud menghasilkan nukleus elektron iaitu beta. Sama juga prosesnya daripada bismut nak jadi polonium juga mengeluarkan 1 beta. Okey, contoh soalan yang ketiga. Kita tengok jumlah tenaga yang besar dibebaskan semasa 2 nukleus ringan bergabung membentuk 1 nukleus yang berat. Apakah proses ini? Siapa nak jawab ni? Soalan ni senang ni. Terus Nina angkat tangan. Ya, Nina. D, pelakuran nuklear. D, pelakuran nuklear. Kita tengok. Ya, betul. Okey, betul jawapan Nina. Okey, Nina boleh ingat tak tadi apakah contoh dekat mana berlaku pelakuran nuklear ni? Tadi kita dah belajar awal-awal. Dekat Yang kita dapat cahaya hari-hari ni, terang ni. matahari. Dekat matahari, betul. Okey. So pelakuran nuklear ni kalau kita tengok salah satu contoh berlaku di matahari di mana deuterium yang tidak stabil bergabung dengan tritium maka menghasilkan helium dan juga tenaga. Okey? Boleh Nina? Okey, bagus. Okey, seterusnya kita tengok contoh soalan keempat. Okey, soalan keempat ni kita tengok satu unsur radioaktif yang berjisim 12 gram mempunyai setengah hayatnya 4 hari. Okey, manakah yang benar tentang jisim unsur radioaktif itu? Jadi ini adalah soalan tentang separuh hayat. Kalau kita tengok, kalau dia daripada keadaan asal, kalau selepas 4 hari dia akan jadi separuh. Kalau sebelum dia akan jadi sekali ganda balik. Okay, jadi apakah jawapannya? Mungkin Husna nak jawab ni. Baik. Siapa ingin cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Selepas 4 hari dia jadi separuh, cikgu Siapa nak jawab soalan keempat? Silakan Husna. Jawapan dia B, cikgu. 4 hari sebelumnya jisimnya adalah 24 gram. 4 hari sebelumnya. Bagaimana dapat 24 gram ni Husna? Darab dengan 2. Okey, darab dengan 2. Maksud Husna, Digandakan. kalau sebelum dia kena darab 2. Kalau selepas dia kena bahagi 2. Betul macam tu Husna? Betul. Okey. Jadi dekat sini cikgu tunjukkan contoh juga kaedah siri reputan radioaktif yang murid-murid boleh gunakan untuk membuat pengiraan ini. Jadi kita semak satu persatu Mira. Okey. Kalau jawapan A tu 8 hari sebelumnya jisimnya adalah 36. So kalau Mira tengok sebelumnya 12 gram, 4 hari jadi 24 gram. 4 hari lagi dia jadi 48 gram. So kalau 8 hari tu maksudnya 4 hari tambah 4 hari. So sepatutnya jawapannya berapa Mira? 48 gram cikgu. 48 gram. So jawapan A ini adalah salah. Okey. Tapi soalan B, 4 hari sebelumnya, ini adalah jawapan daripada kawan kita Husna tadi. Okey, betul. Okey. Dan jawapan C, 8 hari selepasnya jisimnya 6 gram Mira. Betul ke salah ni daripada siri reputan ni? Salah cikgu. Apakah jawapan yang sepatutnya? Sepatutnya 8 hari selepasnya jisimnya ialah 3 cikgu. 3. Maka jawapan C juga adalah salah. Dan kita ada jawapan yang terakhir D tu 4 hari selepasnya jisimnya ialah 3. Salah. Juga salah. Sepatutnya jawapannya adalah 6. So sepatutnya jawapan 6. Jadi kalau murid menggunakan kaedah siri reputan radioaktif ini adalah salah satu cara yang mudah untuk menjawab soalan ini.
Okey, baik Mira. Baik, kita cikgu. pergi ke soalan yang kelima. Ya, soalan yang terakhir, cikgu. Soalan kita ada sikit lagi soalan. Kita tengok. Okey, soalan yang kelima, pembelahan nuklear dan pelakuran nuklear membebaskan jumlah tenaga yang besar. E. Okey, di mana E sama dengan MC kuasa 2. Apakah M? Siapa nak jawab yang ni? Ni soalan mudah juga ni. M. Okey, Aziza. Okey, baik Aziza, silakan. Jawapan dia A. A. M adalah cacat jisim. Cacat jisim. Okey, betul. E apa Aziza? E adalah tenaga yang dibebaskan. Okey, E adalah tenaga dibebaskan dan C itu adalah Halaju cahaya. halaju cahaya. Okey, baik. So, kita tengok ada lagi soalan tak Mira? Boleh? Boleh, cikgu. Satu Okey, lagi kita soalan. pergi ke soalan yang terakhir untuk slot yang ketiga ini. Okey, dalam satu reaktor nuklear, neutron yang dihasilkan boleh diperlahankan oleh apa? Soalan terakhir, siapa nak berebut jawab ni? Ini saya pun tahu soalan ni. Kita silakan Natasha. Okey. Silakan Natasha. Silakan Natasha. Neutron yang dihasilkan untuk diperlahankan oleh B, moderator trust grafit. Moderator teras grafit. Wow, betul. Okey. So, untuk pengetahuan Natasha juga dan Mira dan mungkin rakan-rakan lain di rumah, selain daripada teras grafit, kita juga boleh gunakan air, Mira. Ya. Tadi kawasan reaktor nuklear ada air. Maka kita juga boleh gunakan air untuk memperlahankan neutron yang dihasilkan. Wow, baiklah. Hebatnya kawan-kawan saya semua dapat jawab dengan tepat sekali. Boleh beri tepukan untuk diri anda semua. Nampaknya mereka betul-betul fokus dan faham dengan kelas Cikgu Nora pada hari ini. Tetapi Cikgu Nora akan kongsikan lebih lagi tentang tajuk kita. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan setia menonton Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih setia menimba ilmu bersama dengan kami di Sukses SPM 2022. Di segmen ini, Cikgu Nora ingin bertanya pula kepada anda semua dan ingin menerangkan bagaimana cara untuk menjawab soalan bagi kertas 2. Betul, Cikgu? Ya, betul Mira. Kalau tadi kita dah uji dengan kertas 1 yang ada pilihan jawapannya A, B, C, D, tetapi sekarang ni kita pergi ke soalan kertas 2 di mana kertas 2 ini menyumbang 60% daripada jumlah markah penuh dalam soalan SPM. Wow, banyak tu, Cikgu. Besar. Jadi kalau kata dia boleh jawab kertas 1 saja, belum tentu boleh dapat A. Jadi kalau murid-murid di rumah nak cuba dapatkan A di dalam SPM, maka kuasai juga kertas 2 sebagaimana murid-murid menguasai kertas 1. Okey, jadi hari ini kita akan tengok beberapa contoh soalan kertas 2 di mana soalan yang pertama, kita tengok soalan ya Mira. Cikgu. Okey, rajah menunjukkan proses satu tindak balas nuklear telah berlaku dalam reaktor nuklear untuk menjana tenaga elektrik. Okey, kalau kita tengok rajah tersebut Mira, ada satu neutron yang kecil sahaja telah melanggar uranium tersebut, uranium 235, dan bila dia bergabung tu dia jadi uranium 236. Lepas tu dia meletup, dia terbelah kepada 2, maka dia menghasilkan satu krypton dan satu barium serta 3 neutron kecil di bawah. Tetapi kita nak tahu soalan A, namakan tindak balas nuklear yang berlaku dalam reaktor nuklear ini. Soalan ini satu markah saja. Maknanya jawapannya perlu ringkas tetapi tepat. Okey, siapa murid-murid di talian yang ingin mencuba untuk menjawab soalan yang pertama ini? Siapa ingin mencuba? Silakan Husna. Okey, baik Husna. Apakah jawapannya? Jawapannya adalah pembelahan nukleus. Okey, kita tengok jawapannya. Okey, bagus. Jawapannya adalah pembelahan nukleus. Okey, sedikit tips untuk murid-murid di talian dan murid-murid di luar sana. Kalau murid tulis pembelahan nukleus, jawapannya adalah tepat. Tetapi sekiranya murid menulis jawapannya adalah pembelahan nuklear, maka jawapan itu tidak tepat. Okey, dia perlu menggunakan nukleus sebab nukleus itu yang terbelah, bukan nuklear. Okey, jelas. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang pertama lagi, soalan 1B. Diberi cacat jisim dalam tindak balas nuklear itu adalah 0.1876 U. U tadi adalah unit jisim atom. Okey, hitung tenaga nuklear yang dihasilkan
Okey, di mana soalan ini 1U itu telah diberi bersamaan dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Soalan ini memerlukan dua markah. Maknanya dia ada langkah pengiraan. Jadi cikgu share dulu. Murid perlu buat 3 step ini untuk mendapatkan 2 markah penuh. Okay, siapa nak cuba? Langkah yang pertama tu dulu. Baiklah, Husna. Husna lagi sekali. Okey, Husna. Kenal pasti apa maklumat yang ada dalam soalan, Husna? Kita kena pasti cacat jisim dahulu. Okey, bagaimana kita nak kenal pasti cacat jisim ni dalam soalan tersebut? Bagaimana Husna Husna? nak kira macam mana? Cacat jisim tu berapa dalam soalan tersebut? 0.1876 U. U. Okey, jadi adakah kita boleh terus guna nilai ini, Husna? Tak boleh, kena tukar ke unit kg dulu. Okey, bagus. So kita kena tukar kepada unit kg. Okey, baik. Untuk langkah yang kedua, kenal pasti rumus yang sesuai. Apakah rumus yang sesuai ni nak kira soalan ni? Rumus yang sesuai adalah E sama dengan MC kuasa 2. Okey, bagus. Jadi seterusnya untuk menyelesaikan masalah ini, Husna masukkan cacat jisim tadi dengan nilai halaju cahaya ke dalam formula E sama dengan MC kuasa 2. Jadi Husna boleh kira tak? Bantu cikgu. Cikgu tak ada kalkulator hari ini. Husna kirakan. Berapakah tenaga nuklear yang terhasil? Ya, berapa tenaga nuklear yang terhasil? Tenaga nuklear terhasil adalah 2.799 darab 10 negatif 11. Okey, apakah unitnya, Husna? J. Okey, J itu adalah joule. Okey, jadi kita tengok Mira. Okey, langkah pertama tadi betul, tepat. Okey, langkah kedua kena pasti rumus betul dan masalah itu dapat diselesaikan dengan pengiraan. Jadi di sini markahnya Mira adalah kalau murid menunjukkan cacat jisim ni 1 markah dan jawapan akhir beserta unit yang betul, maka 1 markah. Kalau tak tulis unit, tak dapat markah, Mira. Oh, ya ke cikgu? Ya, sangat penting kita punya unit di dalam pengiraan. Jadi harap semua murid-murid di talian membuat catatan dan sentiasa ingat sebarang pengiraan di dalam soalan SPM fizik sama ada kertas 1, 2 atau 3, murid perlu menyertakan sekali unit yang betul bagi jawapan kepada soalan yang dijawab. Ya, betul tu. Okey, Dan baik. pastikan kalau unit tu hurufnya besar, jangan buat J kecil pula. Ya, betul. Tepat sekali. Mira pasti ingat ya. Ya, masih Okey, ingat, cikgu. bagus. Baik, silakan cikgu. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan yang kedua. Rajah menunjukkan satu tindak balas pembelahan nukleus yang melibatkan uranium 235 di dalam satu reaktor nuklear. Jadi, soalan di sini, murid-murid kena tengok pada gambar ini. Okey, dia menghasilkan barium dengan krypton. Tapi soalannya di mana? Okey, soalannya persamaan penuh bagi tindak balas tadi adalah seperti dalam jadual di bawah. Okey. Jadi kita tengok cari nilai P dan Q. Okey, sebelum tindak balas dia ada bagi persamaan dia dan P dengan Q ada dekat sini, dekat krypton ni. Bagaimana? Siapa nak cuba ni? Macam mana kita nak cari P dan Q tersebut? Baik. Aziza. Ya Aziza, silakan. Okey. Untuk mencari P, kita kena kira 1 tambah 235 sama dengan 141 tambah P tambah 3 kali 1. Jawapan dia, P adalah 92. Okey, betul. P adalah 92. Maksudnya kita kena seimbangkan kedua-dua belah persamaan ya Aziza? Ya, betul. Okey. So, bagaimana pula kita nak dapatkan Q? Adakah kita gunakan cara yang sama? Ya. Okey, boleh Aziza share tak? Apakah jawapan untuk Q? Jawapan untuk Q, 0 tambah 92 sama dengan 56 tambah Q tambah 3 kali 0. Jawapan dia, Q adalah 36. Okey, Q adalah 36. Tepat. Maksudnya dekat sini markah dia 2. Murid mungkin boleh tulis terus P92, Q36. Tetapi kalau boleh tunjuklah jalan pengiraan supaya kita tak tahu kalau kita tersilap tulis, kita masih lagi dapat markah pada jalan kira. Okey? Jadi seterusnya soalan 2 ni ada satu lagi soalan ya Aziza. Kita tengok soalannya. Okey? Hitungkan tenaga nuklear yang dibebaskan dalam unit joule. Bagaimana Aziza kita nak kira soalan 2B ni?
Bagaimana caranya Aziza? Untuk cara dia, pertama sekali kita kena kira cacat jisim. Okey. Okey. Kita kira cacat jisim. 236.0329 tolak 235.86653. Jawapan dia 0.16637. Dari situ kita kena darab dengan nilai pemalar. Okey. Jawapan untuk cacat jisim adalah 2.761742 kali 10 kuasa negatif 28 kilogram. Okey, baik. Jadi bagaimana kita nak kira tenaganya? Sebab soalan suruh Aziza cari tenaga nuklear. Kita kena guna formula yang ada. Okey, apakah formulanya Aziza? E sama dengan MC kuasa 2. Okey, baik. So jawapan akhirnya Aziza untuk kita semak bersama-sama. 2.4855678 kali 10 kuasa negatif 28 Joule. Okey, baik. Bagus. Tahniah Aziza. Cikgu rasa jawapan ni memang tepat. Okey, untuk pengetahuan murid-murid di luar sana, mungkin ini adalah jawapan daripada kalkulator. Kita tengok banyak nombornya ni. Ya, betul, Mira. cikgu. Jadi sebenarnya di dalam peperiksaan SPM, murid-murid boleh menggunakan sehingga 3 titik perpuluhan. Jadi jawapan yang kita terima kalau murid tulis E sama dengan 2.489 darab 10 negatif 28 Joule. Okey? Baiklah. Baiklah. So kita pergi ke soalan yang ketiga. Okey, Rajah menunjukkan satu lengkung reputan bagi radioisotop natrium 24. Okey, apakah maksud separuh hayat? Siapa nak jawab? Separuh hayat. Natasha. Apakah jawapannya? Separuh hayat adalah masa yang diambil untuk menjadi separuh daripada bilangan asal nukleus radioaktif bagi satu sampel radioaktif yang mereput. Okey, baik. Maka betul lah jawapan Natasha ini. Okey, di mana kalau kita tak nak guna perkataan activity, kita boleh guna perkataan bilangan atom ataupun kita boleh guna perkataan jisim radioaktif. Jadi kita teruskan soalan yang kedua. Bagi soalan 3 ni, 3B, bagaimana kita nak tentukan separuh hayat bagi radioisotop natrium-24 ni, Natasha? 2 markah dekat sini. Kita tengok aktiviti awal Rajah 2000. Lepas tu kita bahagi pada 2. Okey, jadi 2 bahagi jadi berapa? Jadi 1000. Okey, daripada 1000 tu kita perhatikan pada graf, kita dapat separuh hayatnya adalah 15. 15. Okey, betul. Okey, tahniah betul, tepat. T 1/2, 15 minit. Jadi 2 markahnya di mana, Mira? 1, murid kena tunjuk pada graf. Kalau dia tak tunjuk, macam mana dia dapat 15 ni? Jadi kita kena tunjuk dulu pada graf tersebut. Okey, Murid kena conteng dekat graf tu, cikgu, kena ya? conteng. Kalau dia tak conteng, nanti dia tak dapat markah yang pertama. Dia dapat markah kedua sahaja. Okey. Soalan yang keempat, kita ada satu proses tindak balas nuklear berlaku dalam reaktor nuklear lagi. Okey, kita kena terangkan mengapa tindak balas nuklear berterusan dan bagaimana kita nak gunakan untuk menjana tenaga elektrik ni. Okey, mungkin siapa nak jawab ni? Baiklah. Akhirnya Nina nak bersuara. Okey, apakah jawapannya Nina? 2 markah ni nak bagi dekat Nina ni. Bilangan neutron dibebaskan berterusan dan tindak balas berantai berlaku. Okey, so kita tengok Mira, kita boleh bagi Nina 2 markah ke tak ni? Okey, Nina dapat 1 markah tadi Nina. Kalau Nina nak dapat 2 markah, Nina tengok soalannya. Cikgu ada highlight dekat slide itu. Yang pertama, Nina kena jawab mengapa tindak balas nuklear itu berterusan. Nina jawab tadi tindak balas berantai berlaku. Maka betul dapat 1 markah. Tetapi markah kedua, Nina kena terangkan juga bagaimana nak jana tenaga elektrik. So tadi kita ada cacat jisim yang telah bertukar kepada tenaga haba dan seterusnya menjadi tenaga elektrik. Boleh Nina? Okey, bagus. So perhatikan bilangan markah dan jawab ikut markah yang ditetapkan. Baiklah. Okey, adakah anak-anak dah bersedia untuk kita pergi ke soalan yang lebih besar markahnya? Bersedia kawan-kawan semua? Sedia cikgu? Bersedia, bagus. Okey, jadi soalan yang seterusnya, soalan 5 akan membawa 10 markah. Mira, di dalam soalan 5 ini, Rajah menunjukkan gambar rajah skematik sebuah reaktor di stesen kuasa nuklear. So kita ada perisai, rod pengawal, rod bahan api, moderator, gas, steam turbin dan air di situ.
Jadi berdasarkan rajah ini, murid akan diberi jadual seperti ini. Okey, di mana dalam jadual ini reka bentuk PQRS mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Jadi, murid-murid dikehendaki menentukan reka bentuk reaktor nuklear yang manakah paling sesuai untuk menghasilkan tenaga nuklear yang kita dapat guna dengan cekap dan selamat bagi menjana elektrik. Jadi dekat sini 10 markah ni besar. Jadi kita nak minta semua orang jawab dekat sini. Boleh Mira? Boleh cikgu. Okey, untuk tindak balas pelakuran, apakah jawapannya? Pelakuran. Tindak balas pelakuran yang boleh dipilih. Dekat situ kita ada ini tindak balas pelakuran dan pembelahan. Yang mana? Tak Saya ada. nak jawab cikgu. Okey, boleh Aziza. Silakan Aziza. Tindak balas dia adalah pembelahan. Okey, pembelahan. Kenapa Aziza pilih pembelahan? Sebab tindak balas boleh berlaku pada suhu yang rendah. Okey, baik. So kita tengok pula ciri yang kedua, separuh hayat bahan api. Boleh tak rakan seterusnya bantu? Kita nak separuh hayat panjang atau pendek? Panjang cikgu. Panjang. Okey, baik. So panjang, kita tengok muatan haba tentu gas pula. Kita nak pilih yang mana ni? Pilih yang rendah cikgu. Okey, yang rendah dan bahan perisai kita Nina, yang mana kita nak bata ke konkrit? Konkrit. Konkrit. Okey, baik. So untuk 10 markah ini, murid-murid boleh menulis jawapan seperti dalam jadual ini di mana setiap satu item itu membawa 1 markah dan keseluruhannya memilih reaktor nuklear yang mana iaitu R untuk mendapat markah ke-9 dan seterusnya 10 markah penuh. Begitu Mira. Baiklah. Yang paling penting sekali, murid jangan lupa untuk salin semula spesifikasi cikgu. Ya, betul. Kena tulis semula. Dalam bentuk jadual ke cikgu? Ya, dalam bentuk jadual ni lebih mudah untuk dapat markah. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nora atas kesudian berkongsi ilmu pada hari ini. Memandangkan kita pun sudah sampai ke penghujung kelas kita. Rasa tak puas ingin dengar lagi ilmu daripada Cikgu. Tapi apakan daya Cikgu, masa mencemburui kita. Terima kasih banyak Cikgu. Baik. Terima kasih juga kepada Cikgu Kulina selaku Cikgu Jurubahasa Isyarat pada hari ini. Dan tanya kepada semua kawan-kawan saya di dalam talian. Beri tepukan untuk diri anda kerana berjaya menjawab soalan dengan tepat sekali. Dan yang pastinya di rumah pun sama. Kita akhiri kelas kita pada hari ini. Teruskan setia menonton Sukses SPM 2022 untuk lebih banyak lagi ilmu dan informasi yang memberi manfaat kepada anda. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.